buka ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Oh, gelas, terima kasih. Gelas cantik. Kan? Ha? Cantik, bersih. Tidak kan? Dia kena tengok. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Dia bagi ayat Zam-Zam. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus dia. Dia nak beli. Ustaz Adi dia suruh budak-budak beli dengan Ustaz. Dia paksa budak tu pergi beli. Seorang-seorang minta dia kat mak bapak tu. Mana hadis tu? Kita ambil hari ini muka surat apa? 866. Apa tak beritahu? Ikan rasa dah? Belum. Muka surat ni kitab Bulughul Maram 866. Datuk. Sebelum pada tu, sebelum kita baca hadis, kita dengar sikit Quran. Asal umur kita semua expired dah. Tiap hari kita dengan Quran. Ustaz kadang tak sempat pun dalam kuliah lah kita baca. Ya. Tiap hari kita dengan Quran. Kita tahu esok ni duduk dalam kubur. Tak start lagi ke mukadimah? Ikan rasa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa lantisamiyya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur, terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dia, di bumi dia, langit dia, udara-udara dia, ayat-ayat dia. Laksa yang kami makan tadi ini, laksa apa janggut? Apa janggut? Laksa janggut. Laksa janggut. Semua ni hak milik dia. Hak milik dia. Mudah-mudahan ya Allah, dengan Allah bagi kat kita duduk di kuliah ni, kita harapkan kita dapat. Selalunya kita duduk di kuliah ni, kita nak dapat satu benda yang special, yang nama dia hidayah dia. Dan taufik. Kalau dapat hidayah saja, tak dapat taufik pun tak boleh juga. Tak mampu untuk jadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang Nabi Nuh AS terkenal dengan abdan syakuran, hamba Allah yang bersyukur dengan Allah Ta'ala. Okay, pasal apa? Dia dapat hidayah, dia dapat taufik. Dalam masa yang sama, bila dia dapat, Allah bagi, anak tak dapat, isteri pun tak dapat, dia dapat seorang saja. Kadang-kadang kita main kuliah ni, kita aja boleh faham agama. Isteri kita yang dekat kita tak boleh. Anak kita tak boleh. Allahu Akbar. Maka kita cuba bawa diri kita jadi abdan syakuran, hamba yang syukur pada Allah Ta'ala. Kesemua kuliah-kuliah ni duk cerita benda yang dah lepas. Sabaqna. Benda yang dah berlalu dah. Benda yang berlalu tu semua dia jadi tadabbur. Dia jadi kita ambil iktibar. Tapi nak jadi yang tu dah susah. Dengan aku, dengan apa susah. Susah tak? Susah. Pasal syaitan ni dia kuat. Syaitan kalau kita baca Quran sekali, dia berdouble kali dia baca. Kalau kita nak faham hadis, dia faham dulu dah.
Yang kata Azazil ni dia ketua kumpulan iblis syaitan ni. Sikit punya alim, punya reti, tapi sayang Allah tak boleh bagi kat dia satu nama dan hidayah apa pun tak. Ada orang reti agama, faham agama, tapi tak boleh bawa agama dalam hidup dia. Dia tak boleh nak laksanakan tindakan agama tu, hidup dia tak boleh, keluarga tak boleh, dia pimai macam itulah. Jadi bersyukurlah kita yang boleh heret ni, diri kita datang sini, anak pinak kita, keluarga kita, alhamdulillah. Sebelum kita baca hadis pada malam ini, hadis 866 an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nak dengar cerita tentang penama Sa'id pula ditambah ya situ. Sa'id ke? Sa'id lah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id ada ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia sahabat Nabi yang terkenal, kita akan dengar. Dia golongan orang mukmin, golongan orang yang beriman dengan Allah. 10 orang kan yang Nabi catat kata Mubashirina fil jannah. Betul tak Ustaz Adi? Dia ada ulama kena tanya. Dia kena ada, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia 10 golongan sahabat Nabi yang jamin masuk syurga. Kita nak baca tentang dia ni macam mana ni. Hidup dia ni subhanallah. Kan? Umur 17 tahun dia kena agama dah. Dia sanggup kerana agama dia berpecah dengan semua orang. Dia tak berkelahi. Cuma mak dia sampai tak makan, tak minum kerana anak mak dia jadi kering nak mati dah. Nak mati dah mak dia. Buat dahsyat. Kita nak dengar cerita dia. Mari kita dengar surah Al-Anfal dulu. Begitu benam sikit dengan Quran. Semua umur kita ni dah expired dah. Tak larang nak buat diri dah. Nampak tak? Bertemu tak bertemu Ramadan kita pun tak tahu kan. Allahu Akbar kabira. Mari kita baca Ikam. Mari kita baca Ikam. Suratul Anfal ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua. Pasal tadi ada orang duk ajak kita tafsir ni best kan. Suratul Anfal ayat yang kedua. Dia kata apa? Innamal mu'minuna. Kalau orang mengaji, dia kata ni adat ni menunjukkan orang mukmin terkepung kan, maksud dia. Innamal mu'minuna, syekh yang mengaji, ni mengajak ustaz. Nak jadi orang mukmin, anggap diri hang duduk dalam satu sangkap, dia kata. Duduk dalam satu kawasan. Innamal mu'minuna, sesungguh-sungguhnya Allah nak beritahu barang orang yang bertakwa tu, kata orang mukmin. Innamal mu'minuna, yang kata orang mukmin tu Allah kata apa? Alladzina, mereka ini. Alladzi, apabila dzukirallah, bila disebut saja dengan nama-nama Allah, kebesaran Allah. Dzukirallah, dia datang dengan majhul. Sebutlah apa sekali pun. Tapi manusia yang paling alim di zaman Nabi Allah Musa, min azamatillah, Asma'ullah, tentang nama kita, tentang kita panggil Asma'ul Husna. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ada orang alim nama Nabi Musa. Nama dia apa? Bal'am bin Ba'ur. Bal'am ni orang alim. Tapi Allah uji Nabi Musa AS ni, semua orang alim dia jadi lingkup. Allah uji Musa. Duk mengaji ni, Nabi Musa ni Samiri, sembah tokoh. Dia tinggal ke anak murid dia. Allah uji Nabi Musa AS. Yang duk mengaji ni dengan Nabi Musa, terbalik, terterak. Zukirallah, orang yang boleh ingat Asma'ullah, nama-nama Asma'ullah ni zaman Nabi Musa AS, dia Bal'am bin Ma'ur Bur, nak tahu lah nama dia. Yang paling penting, dia ni orang alim. Bila Nabi Musa dah masuk satu kawasan, Sultan Raja dia tahu, Nabi Musa dah main dengan tentera, dia dah mengarut. Tuan pergi panggil Bal'am ke aku. Maksud Bal'am ni dia orang alim. Dia angkat tangan, sebut saja Asma'ullah, nama-nama Allah, Allah direct akan kabul. Orang alim gila sangat-sangat ni alim. Tapi subhanallah, bila raja kata pergi panggil dia mai, minta dia doa, panggil dia mai berdepan dengan raja, dia tanya pada siapa, panggil aku.
Aku panggil hang pasal doa hang paling dekat dengan Tuhan, paling mustajab. So lah ni hang tolong doa bagi lingkup Nabi Musa dengan pengikut dia. Nabi Musa bagi pelingkup dua-dua. Minta. Raja minta kat dia. Kita tak boleh. Ini orang alim, Nabi Allah. Dia kekasih Allah, mampu aku buat macam tu. Tak boleh, tak boleh. Hang nak kata kat aku tak boleh, kau raja segala raja. Aku lucuk jawatan hang nampak tak? Contoh. Semua orang hari ni kalau pergi kat raja takut tak? Takut. Walaupun kata Allah. Bila pergi depan raja habis semua. Contoh. Nampak tak? Allah manusia. Manusia dididik dengan takut pada makhluk. Hari Jumaat dia pesan kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penat khatib. Tak kena ulang, hey Jumaat. Ampamai Jumaat ni takut dekat Allah, takut sebenar-benar. Kata tu khutbah ustaz, kalau ustaz baca skrip mampu. Nama khutbah bukan suruh baca bodoh. Dia suruh hang khutbah. Bila tengok orang, tengok khutbah. Kita tengok orang, kita boleh tahu apa benda nak cakap. Ini kita nak khutbah, tengok orang tak jadi. Dia kata lahirlah masyarakat yang berkomputer. Allah. Lahirlah masyarakat yang pandai berkomputer. Nak cakap dengan orang balik pula komputer. Nak semua apa cik? Ada faham ke ni? Pada kita kena cakap berkhutbah. Khutbah Jumaat selalu pesan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah sebenar-benar pada Allah. Jangan takut pada makhluk. Makhluk tak boleh buat apa. Habis kuat dia tarik lesen hang, habis kuat dia tak bagi hang khutbah, habis kuat jangan takut. Tapi rezeki hang insya-Allah tangan Allah Taala. Oleh sebab tu panggillah dia. Bal'am kata tak boleh, Bal'am kata tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh, hang tengok ni. Raja kata apa? Bunuh dia, gantung dia, salib dia. Dia tengok salib gantung, terus dia keluar daripada kawasan, dia pinat apa nama Kalde. Dia nak Kalde. Dia nak Kalde, terus nak pergi kepada Nabi Musa di kemah Nabi Musa. Nak pergi tempat bukit, nak betul-betul tempat Nabi Musa, nak berdoa, ya Allah musnahkan Musa dengan pengikut dia. Dia nak elok nak Kalde tu. Ni Quran cerita kat kita tau. Quran habaq mai kat kita. Elok saja Kalde dia bawa tu, ya Allah dia bawa naik Kalde tu jatuh. Sampai tahap Kalde tu bercakap dengan dia. Kalde bercakap bahasa Melayu. Bahasa kita lah. Kalau Nabi Musa cakap bahasa dia lah. Saat ni dengar pula Sabarudin kata, tengok dia punya ceramah dia kata tu. Aku punya pula. Betul tak? Ada orang dengar ceramah apa sikit, dia betul. Kadang-kadang dia kena tengok lah kita ceramah dengan audiens macam mana. Kan? Kita cakap dengan orang macam mana. Yalah Kalde tu cakap dengan Nabi Musa, bahasa Nabi Musa. Kan? Kalde tu cakap dengan Nabi Musa, Kalde tu tegak dia. Dia pukul Kalde tu berkali-kali jatuh bangkit. Kalde tu kata, hai Bal'am, hang anak murid dia Nabi Allah. Hang nak pergi bunuh dia dengan tentera dia. Hang tahu dah aku jatuh ni pasal malaikat yang tolak aku. Ada riwayat mengatakan pukul. Menyebabkan aku jatuh. Malaikat tolak aku jatuh. Dia pukul lagi. Sampai kalau orang, sampai Allah Ta'ala kata, binatang tu bercakap bahasa dia pun, oleh kerana Allah rabut hidayah dekat Bal'am, nur, sampai dia tak nampak yang tu kelebihan agama. Kata kita duk mengaji ni semua kan, nur yang duk ada kat kita bila Allah cabut, Allah tarik, kita takkan nampak kelebihan agama. Kita takkan nampak kelazatan agama tu, takkan nampak. Allah tarik dekat dia. Binatang tu punya warak, punya semayang mengaji. Inilah Ustaz doa kat diri Ustaz dengan semua orang yang ada agama yang Tuhan bagi ni. Jangan kita binasakan kelebihan yang Allah pilih kita sebagai seorang ustaz ataupun ustazah atau ulama. Ini kelebihan yang besar berbanding dengan orang lain. Kelebihan yang besar. Apa tak? Allah cabut dia sampai dia tak nampak lagi binatang Kalde tu bersembang dengan dia, cakap dengan dia. Jatuh berkali-kali. Dia angkat tangan berdoa. Dia nampak Nabi Musa elok Bal'am berdoa. Allah bagi lidah dia, Allah cerita keluar sampai ke mana. Terkeluar.
Lidah dia keluar. Lidah dia terkeluar hitam, nak mampu terkeluar. Dan dia bukan mendoakan Nabi Musa, dia doakan aku dan pengikut aku musnah. Dia terbalik. Dia nak doa kat Musa tak jadi, doa untuk diri tak musnah dia. Allahu Akbar kabirah. Maka ayat ni sajalah Ustaz kait. Quran kata apa? Innamal mu'minuna. Orang mukmin ni allazi mereka. Di balik pulau ni ada kelas tadabbur kan? Bagus. Allazina mereka. Mereka siapa? Mereka yang mukmin tu. Allazi apabila dzukirallah. Bila mereka ingat dekat Allah, bila sebut nama Allah Ta'ala saja, Allah kita tahu ada orang mukmin bila sebut nama aku, sifat-sifat aku, wajilat qulubuhum, ketak. Bahasa ketak Ustaz ni. Sebenarnya profesor kita lah. Wajilat qulubuhum. Hati dia gemetar, dia takut. Badan. Sampai ulama kata hati ni sebut nama Allah. Allah ni mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Berhenti dandan. Tengah duk repair apa-apa, kedengar ke azan, berhenti. Tu dia. Ustaz dengan nampak sama, namun kita sedang cuba sampai Allah bagi jiwa kita ni betul-betul melekat dengan Allah Ta'ala. Kita mati seronok. Mati seronok. Umur apa ni kena cerita macam tu lah dengan umur Ustaz ni. Yang Allah kata lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, Allah kata apa? Apabila tuliyat, bila dibaca alaihim ke atas mereka. Orang mukmin ni bila dengar saja ayat Quran, bila dengar ayat Quran, ayatu tanda-tanda ayat Quran, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, zadatuhum imana, bertambahnya iman mereka. Iman mereka bertambah. Allah Ta'ala kata, Allah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka lah bertawakal. Orang yang mulut lidah dengan Allah, zikir dengan Allah Ta'ala ni. Pasal tu bulan depan Ustaz nanti buat mai kat Abang zikir pagi petang. Abang wajib beli, senang. Umur macam ni semua baca lepas subuh hari. Lepas tu kena baca, kena jadi ni. Kena risau diri bila umur nak tinggal dunia ni, kena risau. Pasal umur kita ni nak pergi satu lagi marhalah, satu lagi perjalanan akhirat. Aduh. Woi, tak boleh main-main dah, tak boleh main-main nampak tak? Maka dia kata kat sini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin ni hidup dia tawakal pada Allah. Setelah mulut lidah zikir dengan Allah, Quran dia cantik, aku serah kepada Allah. Hidup dengan Quran, hidup dengan zikir. Orang macam ni ni, bila dia tawakal sungguh-sungguh, aku serah kepada Allah. Apa nak jadikan anak bina aku, keluarga aku, setelah aku buat, aku munajat minta dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Allah kata apa lagi? Allah kata sifat orang mukmin ni, alladzina yuqimuna salah. Dan mereka-mereka ni terlalu jaga salat. Mendirikan salat. Salat ni kena jaga sangat-sangat. Ustaz dengan apa kena jaga? Alladzina yuqimuna salah. Mereka jaga salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat dengan zakat, dengan sedekah tak boleh nak pisah. Aqimus salat wa atu zakah kan? Ayat Quran bila semua salat, sedekah. Tapi paling sedih sekali bila orang yang rajin solat punya kedekut nak mampu. Kita bila main Jumaat, bismillah aku nak bagi. Bukan. Masuk masjid sikit, bismillah nak bagi. Latih sedekah tu. Sedekah apa dia? Wa yutahiru tathir. Wa yutahiru tathir. Sedekah ni setiap kali sedekah dia menggugurkan semua dosa-dosa yang berkarat, yang susah, dia boleh keluar dengan sedekah. Oh, dahsyat. Ni orang mukmin. Orang mukmin dia kata alladzina yuqimuna salah. Sembahyang je. Sifat yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kali rezeki yang Allah bagi kat dia, wa mimma razaqna, aku bagi kat hang sikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi patah balik, wa mimma, sikit saja. Harta yang aku bagi kat hang, pulang kat aku balik, infak balik. Jangan semua ambil kedekut meminta Tuhan murah rezeki. Doa murah rezeki ni selalu ada. Tuhan, doa murah rezeki. Tuhan kata aku dah murah dengan hang rezeki, dah banyak bagi hang dah. Hang nak bagi kat aku kedekut. Aku bagi sihat kat hang tau. Ada orang tiap-tiap minggu pergi hospital, hang tak pergi.
Dia duk pergi jumpa klinik Zainal ke klinik apa kan, duk sak 60, duk 70. Hang tak pi. Nampak tak? Mahal sihat, harga sihat tuan bagi. Tak isi tabung, isi tabung itu. Dan Allah Ta'ala last sekali Allah kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika, mereka-mereka ini orang mukmin yang sebenar-benarnya. Hang nak tahu tak diri hang mukmin atau tidak, hang tengok sifat ni. Kalau sifat ni ada, hang mukmin. Mulut lidah hang berzikir. Yang kedua apa dia? Dengan Quran tak boleh dipisahkan. Semayang cantik, zakat cantik, hidup bertawakal pada Allah. Semua sifat ni ada. Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka-mereka inilah orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Inilah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Dan aku Tuhan, aku nak cerita lagi. Lahum darajatun inda rabbihim. Lahum, bagi orang-orang mukmin macam ni Allah Ta'ala kata darajat. Aku angkat darjat dia. Lahum darajat. Orang mukmin ni aku angkat darjat dia. Inda rabbihim, di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Di sisi aku sentiasa aku angkat martabat dia. Yang kedua, wa maghfiratun, sentiasa aku ampunkan dosa. Dosa orang mukmin ni, dia sentiasa beristighfar pada Allah. Aku ampun dosa dia. Wa rizqun karim, aku bagi rezeki yang mulia. Aku beri rezeki yang mulia, rezeki yang elok dekat dia. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan suratul Anfal ayat yang kedua, yang ketiga ni, mana? Nombor 2 dan 3 ni, atau nombor 4, 3 ayat, ayat 2, 3 dan 4 ni, mudah-mudahan dia menjadi satu apa nama? Satu kekuatan untuk kita belek ayat ni. Aku nak jadi mukmin. Ustaz dengan nampak bercita-cita nak jadi mukmin. Pasal kita tak boleh mati dalam keadaan kufur, kafir, munafik, fasik. Kita kena mati dalam suasana orang mukmin pada Allah Ta'ala. Habislah muqaddimah tu. Mari kita masuk tengok apa nama kitab Bulughul Maram. Baru masuk kelas. Kitab Bulughul Maram, kita tengok sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setiap kali ustaz baca hadis, ustaz cerita dia ni siapa. Dia ni sahabat Nabi Asyar Mubashirina, 10 sahabat Nabi yang masuk syurga, salah seorang dia. Dia golongan yang terawal masuk Islam dia. Dan cerita dia ni banyak. Okey, 10 yang terawal adalah dia. Dan dia umur 17 tahun lepasan SPM. Ikam dia lepas SPM. Saat ni orang dengar pula, tengok dia kata, ustaz tu kata dia ni ambil SPM. Aku kata hang mampu. Umur 17. Kadang-kadang masalah orang duk rakam kita ni masalah juga. Dia ambil sikit-sikit. Tengok saat dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ambil SPM. Apa punya ustaz ni? Kita nak bezakanlah budak-budak kita umur 17 ni SPM lah. Umur tu dia masuk Islam weh. Dan umur tu Allah bagi kesedaran dekat dia. Dia cuma kali ikut dia mimpi je. Kalau ikut riwayat dia mimpi. Dia mimpi dia tenggelam. Dia mimpi dia tenggelam dekat laut, dia tenggelam. Akhirnya dia nampak dia bangun-bangun nampak nur, cahaya. Dia ikutlah cahaya tu dalam mimpi dia tu. Dia tenggelam. Dia tenggelam. Dia nampak nur. Dia ikut nur cahaya tu. Sampai dekat tempat yang dia nampak nur tu keluar. Dia nampak Sa'ad bin Zaid bin Harith, Sayyidina Ali dengan Abu Bakar dia nampak. Dia nampak macam tu, elok dia keesokan hari dan siang, dia tadi malam, siang hari, dia pergi dekat Nabi SAW. Waktu dia pergi dekat Nabi tu Bukit Jiyad apakah. Dia pergi satu lorong tu, dia kata Nabi duk ada kat situ. Dia pun nak tengok Nabi. Dia pun pergi cari Allah. Terasa di hati dia nak berjumpa Nabi. Dia pun pergilah. Bila dia pergi Allah, sampai ke kawasan tu waktu asar. Dah selesai dia orang jumpa dengan Nabi semua. Dia nak masuk jumpa Nabi, tiba-tiba orang keluar bertemu dengan Nabi. Ada 3 orang. Zaid bin Harith, Ali dan Abu Bakar. Dia terbayang. Apa yang aku dapat suasana mimpi aku, yang aku tenggelam, aku nampak nur. Yang nur tu aku pergi tempat tu, aku nampak 3 orang.
Zaid bin Harith, Ali dengan Abu Bakar. Bila dia tengok suasana tu, dia tengok keesokan hari dia pergi kat Nabi, betul-betul exactly. Nampak benda macam tu. Terus dia yakin Islam ini adalah agama yang benar. Tengok, kalau orang Allah nak bagi hidayah tu, itu milik Allah. Hidayah milik Tuhan. Umur dia macam mana, keadaan macam mana, dia orang yang kaya raya. Dia ni kaya raya, tapi dia tak pernah tunjuk penampilan kekayaan dia. Dia tak suka tunjuk kecantikan ke kehebatan, dia tak suka tunjuk. Allah tak suka manusia yang suka tunjuk kecantikan dia, belagak. Pi minjin tak apa, elok minjin saja pakai baju ketat, nak tunjuk kata apa nama, dia lah apa nama apa, sadu tak sadu, bodoh punya orang, nampak tak? Dah Allah bagi sihat, pi bagus nak jaga badan, pi pakai ketat. Tak ni nak pi makan laksa janggut saja, pakai apa nama, lengan tangan tak ada, nak tunjuk body lah guna. Mak dia kata ni tarka wala, bodoh punya orang, nampak tak? Tuhan tak suka. Kelebihan kecantikan yang ada perempuan, dia cuba nak tutup pakaian, tak nak menampakkan. Kelebihan orang bagi duit ringgit kekayaan, tak payah tunjuk pada orang, kerana pandai sikit nak tunjuk kata dia lah pandai. Semua benda ni boleh merosakkan manusia. Kena belajar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua yang Allah bagi dia, rahsialah hidup dia. Sampai Allah sayang, umur 17 tahun dia dapat hidayah Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Akhirnya berjumpa dengan Nabi, masuk Islam cara ringkasnya. Dia balik-balik, mak dia dengar. Mak dia kata, Sa'ad, cik oi, ni bahasa kita lah senang. Cik oi, mak dengar kata masuk Islam, betul ke? Apa anda jadi tak betul kan dengan agama kita ni, Sa'ad? Dia sayangkan mak dia. Sayang mak dia kata, kalau macam ni lah nak tinggal ajaran mak bapak, aku takkan makan dan minum lepas dah hang makan. Anak ni selalu hidang makan kat mak dia. Mak dia tak makan. Mak, cik sayang kat mak, tapi cik sayang kepada Allah dan Rasul lebih, mak. Mak dia terkejut. Ini ayat Ustaz, bismillah. Mak dia terkejut. Cik sayang Allah dan Rasul, mak. Kadang-kadang kita tengok cerita-cerita sahabat ni dahsyat. Dia jalankan tanggungjawab dia, mak makan, mak takkan makan. Aku malu bila masuk Islam, aku malu dapat dah. Ini drama semula lah. Kan? Mak dia punya dah minta dekat dia, Allah, mak tak mau macam ni, mak tak mau macam ni. Mak, cik tetap sayang kat mak, tapi cik kena sayang Allah dan Rasul, mak. Itu agama yang benar. Aku tak mau dengar ni, dah aku tak mau. Selagi mana duduk agama ni, aku tak mau kan. Dia terpaksa tak dilayan mak. Cik tak dilayan mak. Cik kena layan Allah dan Rasul. Mak dia berlama-lama fed up, dah kering. Orang semua ziarah mak dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, puji dia. Puji dia kehebatan iman dia pernah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman ni, pada Allah kata jiwa orang mukmin. Yang Quran duk cerita wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Hai, orang dulu depa hubungan aku macam ni. Siapa dia? Pi tengok sahabat radhiyallahu anhum, aku redha depa. Pi tengok hidup depa ni macam mana, aku redha depa. Syurga aku bagi dekat depa. Syurga aku bagi kat depa. La haula wala quwata illa billah. Last sekali depa semua kata, Sa'ad, kesian kat mak hang. Dia kata, aku dah pujuk mak aku, takkan aku nak kembali agama aku, mustahil. Aku dah jumpa kebenaran nur Allah, kenapa aku nak tukar balik? Aku takkan kembali balik pada agama aku. Mak dia dengar sedih sampai kering mak dia. Mak dia kering sampai dia pegang, mak, cik sayang mak, makanlah mak. Makanlah mak, cik tak boleh tinggal agama ni, mak. Mak dia pun dah tak larat dah. Mak dia kalah dengan dia, mak dia makan. Mak dia makan. Last sekali mak dia makan. Dia seronok. Alhamdulillah. Dia seronok nampak ada. Mak dia dapat makan, dapat minum, dapat layan, syukur pada Allah Ta'ala. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Kita nak baca tentang hari dia. Nak cerita tentang dia, Masya Allah. Sampai orang kata dia ni salah seorang sahabat Nabi sampai ke negeri China. Nak tengok semangat orang Cina, tengok semangat dia.
Orang kata darah Sa'ad bin Abi Waqqas, usaha dia bukan jenis malah. Ni kita takat kalau kerja siang, malam tidak. Contoh, kalau kerja malam, siang tidak kena. Dia ada kerja sungguh-sungguh. Kita yang main kuliah ni, jiwa kita kena semangat weh. Cara tua, muda, cara muda. Tapi jangan ada sudut pembaziran segi waktu. Macam umur dah meningkat ni, kena susun jadual hidup kita. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innallaha sesungguhnya Allah. Dia nak beritahu kepada innallaha yuhibbul 'abda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyah, ghaniyah, khafiyah. Hadis akhrajahu Imam Muslim. Apa maksud hadis ini? Sesungguhnya Allah mencintai hamba dia. Sesungguhnya Allah redha terhadap hamba dia. Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, aku suka, aku cinta, aku redha dengan hamba aku. Hamba macam mana? Allah kata abda, hamba aku. Hamba yang bertakwa, taqiyah, hamba yang bertakwa pada Allah. Maksud taqi ini adalah hamba yang pertama takut kepada Allah, benda yang Allah suruh dia buat, benda yang Allah larang dia tinggalkan. Dia tak ada benda-benda syubhat, semua tak ada. Dia tak ada, nampak tak? Inilah orang dia berpegang teguh dengan agama dia, yang tu nama dia taqi. Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku Tuhan yuhibbul abda, aku suka hamba yang taqiyah, hamba yang bertakwa pada aku, pegang syariat aku ni. Dia kukuh, nampak dia tak macam mana apa buat macam mana pun tak boleh. Yang kedua, bukan takat taqi, ghani, kaya. Dia kaya raya. Dia bersungguh-sungguh, dia tak bergantung hidup dengan orang. Dia tak suka minta dengan orang. Kalau boleh biar dia bagi, jangan orang bagi dekat dia. Tu dia. Tengok, kita kena jadi orang macam tu. Okey, kita kena banyak memberi, bukan kita harapkan orang bagi. Jangan ada nampak tak? Jangan orang beli kita. Orang beli kita dengan sesuatu, jangan harga kita main. Ghaniyah. Kita dia kaya raya, dah jadi hamba Allah, dah jadi orang bertakwa. Lepas tu ghaniyah, dia tak perlukan bantuan orang. Dia sentiasa bagi pada orang, dan dia tak mengharapkan orang bagi dekat dia. Khafiyah, dia datang dengan hadis bunyi khafiyah. Ada mengatakan hafiyah, dua. Khafiyah tu dia suka sembunyi. Semua sedekah, infak dia tak suka orang tahu. Kampung Perlis ni 10,000 aku lah bagi. Semua orang tahu dia bagi kepangi, satu-satu kampung orang tahu. Tapi yang ada dua cara lah. Kadang-kadang dia nak bagi atas dasar supaya orang tak kata dia ni kaya yang kedekut. Dia nak elak mulut lidah. Yang kedua ni dia infak sembunyi supaya dia nak jauh daripada sifat riak. Sebab riak ni bahaya, Nabi kata. Sifat yang syirik, yang halus, yang tersembunyi, yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat sesuatu benda mengharapkan habuan manusia, dia jadi riak. Bila lafaz hadis kita baca khafiyah, dengan arti kata khafiyah, dia menyembunyikan semua perbuatan kebaikan dia. Hafiyah, maksud dia hamba Allah yang lembut. Nampak dia muamalah dengan orang, dia hamba Allah yang bertakwa, yang kaya yang lembut, mulut lidah alhamdulillah, bismillah makanlah. Dia tak macam ada orang kaya, kebanyakan orang kaya tengok kaya satu macam jalan, belagak, buka kereta satu macam, tergedik-gedik, terketak-ketak, kita nampak. Tapi Allah Ta'ala kata, ya Allah, orang kaya yang kadang-kadang penampilan very humble sangat, merendah diri, yang ni yang paling baik. Tapi yang kita jumpa kebanyakannya orang kaya, semua jenis sombong-nyombong. Betul tak? Hangguk sudahlah. Kita semua. Yang jenis kaya sikit je, dia bawa title dia. Satu macam tergedik-gedik, tambah-tambah baru dia berkampung mana punya kaya. Allah select beg tan sini saja nak tunjuk dia kaya apa semua. Tak payah. Dia sendiri tahu dia buat macam tu untuk apa. Dia buat untuk bawa penampilan dia. Aku ni seorang wakil rakyat, contoh. Tu dia terkeluar dah. Tak payah. Tak payah nampak tak?
Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ustaz bila baca hadis ni daripada Sa'ad Nabi Waqqas duk cerita kata sama Nabi pesan dekat dia, Nabi doa dekat dia. Wa Sa'ad, apa dia kita tengok sampai mulut lidah Nabi berdoa kata apa? Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ni doa yang kita nak baca. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kau berilah pada kami petunjuk hidayahmu. Bagilah tunjuk hidayah kepada kami, Allah. Wa tuqa, jadikanlah kami orang yang bertakwa, ya Allah. Wal afafa, ya Allah, yang sentiasa menyucikan diri kami, Allah. Wal ghina, ya Allah, orang kaya. Ni Nabi berdoa macam tu. Nabi suka berdoa macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis Muaz bin Jabal pula. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia panggil dia. Wa Sa'ad. Nabi panggil dia. Wa Sa'ad, masih ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar berkenaan dengan infak ni. Nabi dia dengar berkenaan infak tu bagus, cuci diri dia. Aku banyak dosa ya Rasulullah. Aku nak infak dah semua harta benda aku. Dia ambil semua harta benda dia nak bagi. Sedangkan dia nak bagi semua harta benda dia nak bagi, nampak tak? Bila nak bagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, tu yang turun surah An-Nisa tu, cerita berkenaan dengan faraid, terutama tentang diri dia. Pasal dia nak infak semua harta benda dia kepada jalan Allah Ta'ala. Dia tak ada anak laki-laki, dia ada anak perempuan saja. Dia nak perempuan, anak laki-laki dapatlah bahagian, pasal anak perempuan saja dia nak infak semua. Turun ayat Quran yang Allah Ta'ala bela dia, bagi tahu kat dia, hei, hang tak boleh, hang jangan mati melainkan ya Allah hang kena makmurkan rumah tangga hang. Dengan arti kita jangan matilah kadang kekurangan yang menyebabkan anak pinak miskin, kena simpan juga untuk bagian anak hang. Nabi tegur dia, kena ada juga bahagian untuk anak perempuan hang. Jangan bagi semua harta benda hang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa Nabi kata dia? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata dia, innaka, sesungguhnya hang, intadhara dhurriyataka aghniya'a khairun min an tadhara'um fuqara'a yatakaffafuna nas. Apa dia? Nabi kata, sesungguhnya hang jangan tinggal, Nabi kata, zuriat. Sesungguhnya kamu ni, kalau hang tinggal zuriat keturunan hang kaya raya, itu baik bagi hang daripada hang tinggal anak hang dalam keadaan fakir miskin yang mereka akan meminta-minta pada orang lain. Itu Nabi pesan dekat dia. Pasal tu Nabi kata, tinggallah sikit harta hang, bagi pada anak perempuan hang. Anak perempuan hang. Sampai macam tu dia nak bagi semua pada jalan fi sabilillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kita tengok ada di sini maksud dia? Tengok muka surat 866. Seseorang hamba, dia kata, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta dia ni pula kaya dan suka menerima harta kekayaannya dengan cara sembunyi-sembunyi, maka ia adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Kita kena bagi Allah cinta kita dengan cara apa nama? Kita ada kat sini, kita nak kata kita kaya, tidak, tapi boleh infak lah. Aku nak jadi hamba yang bertakwa, dan aku nak latih diri aku benar-benar nak bagi sedekah dalam keadaan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Hukumnya sunnah muakkadah. Tengok, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Seorang, dia kata, seorang kaya mendermakan hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kita dilatihlah untuk bagi derma ni dengan cara sembunyi-sembunyi, jangan orang tahu. Tapi kadang-kadang kita kata, ustaz, tu yang derma kadang-kadang yang banner sampai 100,000, bank bukan nak masuk, yang tu dia masuk bank kecil je. Tapi macam-macam lah maslahat. Orang kata bila kita buat macam tu baru kita tahu, pasal kita duk kutip orang kampung duit.
Bila kita tunjuk macam tu Ustaz, baru mereka tahu kata duit ni kita guna dengan sekian. Kita tunjuk macam tu bukan atas dasar riak, nak jauh daripada fitnah. Baru orang kata kutipan dia 100,000, dia guna sekian. Kalau kita tak buat macam tu, sana orang kata pula ada macam-macam lah. Ada benda yang kita buat sembunyi untuk diri kita, buat secara sembunyi, tapi melibatkan jawatan kuasa, masjid, yang tu yang dia nak tahu. Minggu ni berapa kutipan Jumaat? 625 katalah. Minggu ni punya kutipan, minggu ni 625. Kena tulis, bagi kelip-kelip untuk jemaah nak tengok semua kan. Benda tu kena. Maka dalam hadis ni, kita bila dengar cerita berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, macam mana hidup dia, macam mana hadis dia, subhanallah, sesuai sama sekali. Tengok pula satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Imam Tirmizi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kita tahu sahabat Nabi yang paling banyak hadis Nabi. Kalau kita pergi Madinah, Ustaz berbalik pada umrah, kita pergi bumi Madinatul Munawwarah, kita akan tengok yang kata apa nama pencatat, kita kata orang yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling banyak sekali. Dan banyak kali Ustaz cerita tentang dia ni, kewarakan dia, semangat dia, sangat-sangat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni salah satunya, dia bila tengok sahabat-sahabat, dia tengok Nabi boleh duduk di kuliah, Nabi duduk dalam masjid seorang-seorang. Ada sahabat tertentu yang ada, yang tak pernah tinggal kuliah Nabi, Abu Hurairah. Dan Nabi Abu Hurairah cuba jalan, tengok mana mereka ni pi, mana orang kat balik pulau ni pi, kampung Perlis ni pi mana, mereka sibuk apa ni. Kebanyakan yang mereka ni dah pencen dah, nak mati esok lusa dah, tapi tak nampak mereka majlis surah contoh. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu jalan, dia jalan-jalan tengok, ya Allah, dia kata ramainya sahabat duduk dia pernah di supermarket. Dia duduk di market ramai. Sahabat yang duduk kerja kat supermarket sibuk dengan duduk kerja market. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Lah ni macam ni. Nak habaq mai ke hampa, nak beritahu ke hampa, di masjid tu tawaran, macam-macam tawaran ada. Dia perlu teringatlah dia di kepala dia, tawaran tu macam tawaran dalam apa nama di market lah. Tomato turun harga, telur dah ada, ayam turun harga, nampak tak? Dia duduk rasa macam tu. Dia rasa macam mana kat market, macam tu di masjid Nabi SAW. Ada tawaran sesuatu yang menguntungkan mereka. Maka mereka pun, ya Allah Tuhan, Abu Hurairah nak bagi semangat ni, nak bagi semangat pada sahabat dia. Akhirnya, ya Allah Tuhan, tapi dia kata macam tu setelah Nabi meninggal dah. Nak bagi semangat pada sahabat. Maka mereka pun mainlah, ya Allah Tuhan, mereka main masjid Nabi. Mereka kata, wahai Abu Hurairah, hang kata dalam masjid ni ada macam-macam tawaran. Kami masuk tengok tak ada apa pun. Abu Hurairah tanya, ada apa? Ada orang duk baca Quran, ada orang duk zikir, ada buat kerja tu sembahyang kan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, itulah warisan yang Nabi tinggal. Itulah khazanah yang Nabi tinggal. Itulah khazanah yang kau tengok dalam masjid. Itulah dia. Dia nak bagi semangat, ya Allah, kepada sahabat dia, hidupkanlah masjid. Mai hidup masjid Nabi. Dalam ni ada kuliah, ada mengaji, yang tu yang ni. Bila habis hari ni, tak jumpa dari keesokan hari ni. Dan kita mengaji bab ni tak betul habis dah. Nak tunggu kita mati ni di hari akhirat pula dah. Habis dah, nampak tak? Dia lalui sekali je. Yang itulah semangat yang diberi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi, kadang-kadang dia baca hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau dia baca hadis di kalangan sahabat kata apa? Lah ni nak tanya. Masa hang ada dengan kami, Nabi ada, hang pun ada, kami pun ada sama. Hang ada sama, kami ada sama, Nabi ada sama, kita sama-sama baca. Macam mana boleh? Bateri tak ada. Tak dengar lah.
Tu tak dengar suara. Ha? Ya Allah, suara aku tak ada. La haula wala quwata illa billah. Bayar ustaz lah, bayar. Ingat kat Allah. Penat aku bercakap. Sandi baru dengar dah. Suara tak ada, suara baru dia sedar pada. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia salah seorang sahabat Nabi. Bila tengok dia kan seronok dah, tapi mak bapak dia subhanallah tak suka, tak sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Mak dia marah, ni pun marah juga. Tapi depa ni Allahu Akbar. Bila kita pergi Madinah dengan ilmu kan seronok. Lah ni ustaz tengok orang pergi umrah kan. Pergi takut jadi macam lawatan lah. Pergi dia seronok kawan, pergi dengan ilmu lah. Tempat-tempat tu pergi dengan ilmu baru seronok. Kalau tidak kan kita takkan tahu apa selama 12 hari kita duduk kat situ. Tak dengar apa dah? Ya Allah, lagi sekali tu aku tak dengar. Penatlah aku tak boleh ulang dengan ustaz dengan mengantuk, dengan letih tadi. Kepada suara pula tak ada. Aku tak mau ulang. Hari pertama okey, hari kedua tak dengar. Okey. Jaga hang bagaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, subhanallah. Dia sahabat Nabi ni, dia baca hadis. Sahabat kata, wahai Abu Hurairah, hang ada sama, kami ada sama, Nabi ada. Kami bisa dengar lah hadis. Yang hang baca ni kami tak bisa dengar. Masa tu Nabi tu ada. Maka Abu Hurairah kata, kalau macam tu hang pergilah dekat Nabi. Pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ada hadis Abu Hurairah baca yang kami tak bisa dengar. Sedangkan setiap kali hadis bila hang sebut Abu Hurairah ada, kami ada, semua ada. Nabi kata, setiap kali hampa pergi musafir, hampa balik mai, hampa sibuk dengan apa nama? Dengan penjagaan bisnes hampa. Tapi dia tak pernah putus dengan aku. Tak putus dengan aku. Jadi apa yang hampa tak benda terdengar ni ambil daripada dia. Dia duduk dengan aku sentiasa. Maka banyak maklumat dia tahu pasal dia duduk dengan aku. Sejak daripada tu sahabat Nabi macam dibagi motivasi, semangat, rugilah kita sibuk dengan keduniaan, banyak benda kita tertinggal ilmu. Sejak daripada tu mai sahabat Nabi berkuliah punya penuh mengaji. Rasa menyesal duduk di rumah tengok televisyen berita yang sama tak habis-habis. Nak lantik tak lantik presiden atau timbalan tak timbalan. Benda yang sama dengan bodoh duduk dengar tu tak habis-habis. Bila duduk dalam sini kita dah dengar cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita tak tahu tentang dia. Oh tahu. Oh dia ahli syurga, ya Allah Tuhan. Dan mulut lidah dia cerita tentang hamba. Kita tahu. Cerita pula tentang Abu Hurairah. Ada benda yang Allahu Akbar kabirah. Maka kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata aku dengar daripada mulut Nabi. Min husnil islamil mar'i. Maksud dia termasuk Islam yang baik, orang yang baik. Tak dengar. Hari ini tak tahu apa di rakaman. Hari ini cerita hari ini nak cerita min husnil mar'il islamil. Maksudnya sebaik-baik nak jadi orang Islam. Termasuk dia kata seseorang yang baik Islam. Islam yang paling baik. Islam yang paling baik sekali ada tarku ma la ya'ni. Tinggalkan benda yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Benda yang tak bermanfaat. Contohnya kita nak jegir televisyen, nak tengok perhimpunan tu, tak payah merugikan kita. Bazir masa, tengok berdosa, semua dosa. Benda gila. Apa dah? Dengar apa? Tarku malah yani. Tinggalkan benda semua tu dunia yang menipu. Kempen kata lain, buat kata lain, menipu daripada. Maka Nabi SAW kata, mulut lidah orang menipu ni bukan daripada orang mukmin. Jangan angkat orang menipu, jangan angkat orang dusta yang beriman, yang beriman. Jangan angkat, jangan dia jadikan pemimpin dalam hidup kita. Allahu Akbar kabir. Tu dia nampak tak? Tarkuhu ma la ya'ni. Islam suruh termasuk seseorang yang baik keislamannya ialah ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dalam diri. Benda yang tak guna ketinggal. Terutamanya benda mengumpat, benda mengata, benda tu dosa tu termasuk kategori dosa besar. Kita kata, kita utamanya paling dahsyat sekali kita kata ke ulama, aku tak bersama dengan dia, mampu hang. Kita dah baca doa wa hayatana hayatul ulama, hidupkan kami ya Allah bersama-sama hidupnya para ulama.
Kan kita nak berdoa macam tu, nampak tak? Kita selalu kena dekat dengan sahabatul soleh. Jiwa kita ni selalu berdamping orang yang soleh. Kita tak mau campur dengan orang yang ada ribut, taufan, mulut lidah yang boleh merosakkan Islam dan iman kita. Kena jaga macam tu, semua kena jaga. Silaturahim di kalangan kita pun kena jaga. Rawahul Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Maksud hadis ini ada apa? Seseorang Muslim yang baik. Dia kata nak tahu dah seorang Muslim yang baik ialah orang Muslim yang tidak suka melakukan hal-hal yang merugikan hidup dia. Hidup kita ni semua macam Ustaz dengan nampak ni, kena cari benda-benda yang manfaat saja. Benda tak elok kita tinggalkan. Pasal kita nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah, semua benda yang tak elok kena tinggal. Kita try lah. Termasuk ngaku-aku sekali pada. Jika kita tidak dapat berbuat baik, lebih baik dia diam. Kalau tak mampu nak buat baik, mulut lidah diam. Jangan masuk campur dengan orang-orang. Dah habis-habis kuliah balik tu suruh singgah kedai kopi, buat lagi satu kuliah. Bila kita buat kuliah tang sini, dia tidur. Kuliah tang sana, kita tengok dahsyat. Oh, hantar dak dia apa ni dia. Tak habis presiden timbalan, tak payah ambil balik tidur. Dia balik tidur nampak tak? Umur macam ni semua bukan singgah kedai kopi, duk sembang kedai kopi. Suruh isteri buat sendiri. Pergi balik. Umur dia kita tolak, jatuh, mati terus. Ada pula duduk kedai kopi, tak suka ustaz, tak minat orang yang main kuliah ni. Dia nanti duduk kumpul-kumpul pok-pok yang main kuliah tu kan. Dia kumpul, dia dia kena sebatang rokok ke apa. Ya Allah, dah tua-tua dengan rokok, dengan apa, sudahlah. Tak cukup dengan rokok, dia gulung pula. Dia gulung. Hang gulung kan, nampak tak? Berhentilah, terutamanya di belakang surau tu semua buang. Hangpa buat masjid bukan tempat untuk duduk bersembang dengan isap rokok, perbuatan tak bagus. Rumah Allah yang elok. Pergi duduk di belakang tu pula, kadang-kadang kuliah pun tak dengar, dia pelekat rokok. Sampai habis kuliah baru dia main. Dia tengok Ustaz. Kita tengok dia. Ya Ustaz. Kita ada buat kuliah, dia pelekat rokok, dia kena teh ke apa ke. Ni apa macam benda macam ni? Orang macam tu kita harapkan dia tak main pun tak apa. Kalau dia main, dia merosakkan masjid dengan surau. Kalau hang teringin nak makan teh, hang pergi balik rumah hang. Hang nak isi rokok, pergi balik rumah hang. Nak bancur teh semua tak apa. Tapi sekarang duduk di masjid ni, Allah upacara lepak. Kita tak boleh benarkan masjid kena bubuh kat dalam keliling masjid ni. Tak boleh merokok di sekitar kawasan masjid. Benda yang tak elok. Apa dah? Buat pula satu kerusi, meja khas pula untuk pop-pop. Gulung pula. Mau gulung dengan hang sekali pula. Dah umur, dah lanjut, semua dah sudah. Contohnya ni bab ni. Min husil Islamil mar'i, dia kata. Sebaik-baiknya Islam tu, tinggallah, dia kata. Tarku ma la ya'ni. Benda yang tak guna hang tinggal. Alang-alang Tuhan boleh bawa main masjid dengan surau, kita kena angkat tangan. Bila boleh main masjid surau. Tapi bila main masjid surau, sekadar nak lepak, apa? Tak rasa salah dengan Tuhan ke? Kena rasa salah. Mari duduk dalam ni, hang mengaji, umur hang tu umur ada expired dah. Berhenti semua benda tu. Tapi masjid ni bagus, alhamdulillah. Masjid cantik, semua belakang dah cantik dah. Pilih lempak buang. Apa nama, ting rokok tu pilih lempak buang pada. Maksudnya lega. Bila lepas boleh main tak mampu aku. Hukumnya wajib dia kata serang, dia kata. Wajib dia kata seorang Muslim menghindarkan diri daripada perbuatan yang tidak baik bagi dirinya. Orang Islam ni benda tak baik semua dia tinggal. Isap rokok tak mau, benda tak elok tak mau. Kalau gian sangat-sangat pergi balik. Jangan buat di rumah Tuhan. Ini semua tanggungjawab siapa? Daripada nazir, pengurusi, semua orang tanya. Hang buat apa? Tengok nazir isap rokok. Mampu, ada faham? Bila duk kumpul semua, Allahu Akbar kabira, ya Allah. Bulan depan aku boleh main tak mungkin apa. Mudah-mudahan ya Allah bagi pada kita taufik, hidayah, petunjuk. Apa tak? Dua-dua hadis ini bagus tak? Bagus kita nak jadi hamba Allah, ya Allah yang dekat dengan Tuhan. Yang baik semua main daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan saya sendiri, kita sudahi dengan tasbih subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sebelum Ustaz nak baca doa, Ustaz ingin nak iklankan satu benda. Minta di kalangan mana? Yusri tak main. Yusri di mana? Mati dah.
Ada lagi? Okay. Alhamdulillah kan. Ustaz minta di